Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah pihak pengurusan Masjid Al-Irsyad, Nazir, ahli jawatan kuasa, barisan para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, hadirin, tuan-tuan, tetamu yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dalam tempoh lebih kurang 30 minit kita nak membicarakan serba sedikit daripada kisah Nabi Yusuf yang ada di dalam Al-Quran. Kisah yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai ahsanul qasas, cerita yang terbaik, kerana padanya terdapat begitu banyak ibrah dan pengajaran. Padanya terdapat begitu banyak sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian. Maka kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang permulaannya adalah penuh dengan duka. Firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita pada ayat yang ke-9 dan ayat-ayat yang ke-8 dan ke-9 bagaimana adik-beradik Nabi Yusuf mereka merancang untuk menjauhkan Nabi Yusuf daripada bapanya. Pada waktu itu adik-beradik Nabi Yusuf ada 12 orang, termasuk daripada Nabi Yusuf. Dan bapa beliau adalah Nabi juga, Nabi Yaqub. Atuknya pun adalah Nabi Ishaq. Moyangnya pun adalah Nabi Ibrahim. 4 orang berturut-turut adalah Nabi Ibrahim, anaknya Ishaq, kemudian anaknya Yaqub, dan kemudian Yusuf. Lalu Yaqub inilah yang dikenali sebagai Israel. Yaqub adalah orang yang dikenali sebagai Israel. Dan 12 orang anaknya lah yang menjadikan terbentuknya kita kenal sebagai Bani Israel. Bani maksudnya anak-anak kepada Nabi Yaqub. Lalu kisah tentang Nabi Yusuf Allah gambarkan sebagai kisah yang terbaik kerana terdapat padanya begitu banyak pengajaran. Maka adik-beradiknya seramai 10 orang, tak termasuk dengan Bunyamin ataupun Binyamin. Mereka telah pada waktu itu bermusyawarat bagaimana nak jadikan Nabi Yusuf pada waktu itu jauh daripada bapanya. Cemburu, hasad yang mereka ada kerana Nabi Yaqub memberikan perhatian yang lebih kepada Yusuf berbanding dengan mereka. Kat sini juga kita nampak hasad pada waktu itu tidak ambil kira adik-beradik, keluarga ataupun sesiapa. Hasad menggambarkan orang itu yang ada masalah pada hati dia. Maka mereka dengki, mereka hasad Nabi Yusuf mendapat layanan lebih daripada bapanya. Maka ada yang mengatakan kita bunuh je Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan tidak, kita buang dia jauh daripada Kanaan, daripada negeri kita.
Sehinggalah pada waktu itu keputusan yang ada Allah ceritakan pada ayat yang ke-10, la taqtulu Yusuf, kita jangan bunuh Yusuf, akan tetapi wa alquhu fi ghayabatil jub, kita akan letakkan dia di dalam satu perigi, dan pada waktu itu kita biarkan dia yaltaqithu ba'du sayyarah, akan ada orang yang lalu lalang ambil Yusuf, dan pada waktu itu bawa dia jauh daripada bapa kita, daripada keluarga kita. Dan itu yang berlaku. Adik-beradik ini mereka dah ada keputusan, kita nak campak Nabi Yusuf ke dalam perigi yang terletak berhampiran dengan rumah. Sekarang ini ada isu yang lain, bagaimana pada waktu itu nak minta izin daripada Nabi Yaqub supaya Yusuf boleh ikut mereka, sebab Nabi Yaqub sangat sayang kepada Nabi Yusuf, tak nak dibiarkan berjauhan walaupun dengan adik-beradik sendiri. Maka di sinilah mereka pada waktu itu mula melakukan penipuan, mula pada waktu itu memperdaya. Dan daripada sini juga pengajaran yang pertama kita dapat tadi, hasad tidak kira keluarga maupun saudara. Orang yang ada hasad, maka pada waktu itu dia akan buat apa pun untuk puaskan diri dia. Hasad ni sangat bahaya. Hasad bila ada, maka ilmu pun tak boleh nak bantu dia kata benda ni haram, walaupun dia tahu dia akan buat. Hasad itulah yang berlaku kepada orang Yahudi ketika mana mereka hasad dan dengki kepada Nabi SAW. Mereka tahu Nabi ni, Rasulullah adalah Nabi, sebab mereka kenal Rasulullah seperti anak sendiri, tetapi tetap nak bunuh Nabi, tetap pada waktu itu nak menyakiti Nabi. Sebab itu Imam Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin sebut, orang yang ada hasad, ilmu dia banyak macam mana sekalipun, tak boleh nak bantu dia, tak boleh nak halang dia daripada hasad dan dengki yang dia nak lakukan. Sebab itu kita kena jaga hati kita daripada hasad. Hasad ni bermula daripada sombong. Kita nak rasa diri kita yang paling bagus, kita nak rasa orang lain hina, kita rasa orang lain lebih teruk daripada kita. Tiba-tiba ada orang lebih baik daripada kita dan kita tak boleh terima, maka di situ akan datangnya hasad. Maka itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua yang kita dapat adalah bagaimana daripada satu penyakit hati hasad, di situ akan datangnya dosa-dosa yang lain. Berbohong, pada waktu itu nak campak keluarga sendiri, dan banyak lagi dosa-dosa yang lain bermula daripada hasad. Sebab itu sabda Nabi SAW, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Orang yang ada penyakit hasad, maka amalan baik dia pada waktu itu akan hilang, seperti mana cepatnya kayu bakaran hilang apabila dijamah oleh api. Kama ta'kulun narul hatab. Dia boleh buat amalan baik macam mana, solat dia banyak, puasa dia banyak, sedekah dia banyak, ada hasad, semua amalan itu tak bernilai. Semua amalan itu pada waktu itu tidak mendatangkan manfaat. Orang yang ada hasad, amalan baik dia akan binasa, seperti mana kayu bakaran api, sabda Nabi, dengan mudah dibinasakan oleh api. Maka pada waktu itu mereka berjaya menipu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, dan mereka pada waktu itu bawa Nabi Yusuf bersama dengan mereka, dan kemudian mereka campakkan ke dalam perigi. Campakkan ke dalam perigi. Dalam tafsir Ruhul Bayan, maka disebutkan di sini Nabi Yaqub tak dapat tahu di mana anaknya berada, walaupun anaknya berada dalam perigi di daerah yang sama dengan beliau. Tak boleh dapat tahu, dan Allah pun tak beritahu di mana Yusuf. Walaupun Nabi Yaqub dengan doanya, dengan munajatnya, dengan apa, tetapi ketika mana dicampakkan dalam perigi yang tak jauh daripada rumah mereka di Kanaan,
pada waktu itu Allah tak tunjukkan di mana Nabi Yusuf. Namun pada surah yang sama, dalam surah Yusuf, pada ayat yang ke-94 daripada surah Yusuf, di mana Allah berfirman, walamma fasalatil 'ayru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Ketika mana baju yang mana Nabi Yusuf hantar melalui satu kafilah, ketika mana dah besar, Nabi Yusuf dah besar, kemudian Nabi Yusuf dah menjadi penguasa Mesir, dah menjadi menteri, salah satu menteri di Mesir. Kemudian dia nak maklumkan kepada ayahnya yang pada waktu itu dah buta, yang dia masih hidup, maka dia hantar baju dia. Ketika mana baju itu Al-Quran ceritakan, walamma fasalatil 'ayr, ketika mana baju Nabi Yusuf baru sahaja meninggalkan Mesir. Mesir kat negara lain, ayahnya berada di Kan'an, Iraq. Qala abuhum, ayah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub yang berada di Iraq, pada waktu itu dia berkata, inni la ajidu riha Yusuf, aku dah boleh bau baju Yusuf semakin hampir dengan aku. Laula an tufannidun, kalaulah engkau tidak menuduh aku gila. Maka di sini dalam tafsir Ruhul Bayan, maka disebutkan Nabi Yusuf ketika mana kecil dicampakkan ke dalam perigi yang sangat hampir. Allah tak izinkan pada waktu itu Nabi Yaqub untuk tahu di mana anaknya. Tetapi ketika mana telah tiba waktunya, Nabi Yusuf punya baju masih lagi berada di Mesir. Mesir dengan Iraq jauh, Kan'an. Tetapi Nabi Yaqub dah boleh bau baju yang masih lagi dalam perjalanan ribuan batu, ribuan kilometer. Maka di situ dibawakan tajuk, bila tiba masanya, walaupun sesuatu rezeki itu jauh, walaupun sesuatu perkara itu jauh, tetap akan sampai. Belum tiba masa ketentuan Allah, walaupun sesuatu itu dekat, walaupun sesuatu itu sangat hampir, manusia tetap tidak akan dapat. Maka daripada sini kita boleh mengambil pengajaran yang ketiga, dalam setiap apa yang kita lakukan, dalam setiap apa yang kita buat, kadang-kala kita tak nampak hasil. Kadang-kala kita buat, kita tak nampak hasil. Kita usaha, kita tak nampak hasil. Maka kita belajar daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, apakah dia? Belum tiba masanya. Bila dah tiba masa, walaupun sesuatu tu nampak jauh, Allah akan datangkan. Sebaliknya, kalaulah pada waktu itu Allah belum izinkan, perkara yang dekat pun Allah tak izinkan untuk berlaku. Semuanya berlaku dengan la haula wala quwwah illa billah. Sebab itu kita nampak Nabi dengan doa yang dia ada, dengan hubungan dengan Allah yang dia ada. Tapi Allah tak izinkan Nabi Yaqub untuk tahu anaknya dalam perigi yang tak jauh daripada rumah. Maka Nabi Yaqub tak jumpa. Walaupun dia cari, walaupun dengan doa yang dilakukan, tak jumpa Nabi Yusuf. Tetapi ketika mana dah tiba masanya, dah tiba waktunya, walaupun dalam tafsir kita nampak selepas puluhan tahun, Nabi Yusuf hantar baju dia. Baju tu masih lagi baru tinggalkan Mesir. Al-Quran cerita Nabi Yaqub dah boleh bau baju yang dalam perjalanan menuju ke Iraq. Kenapa? Apa beza dia? Satu dekat, yang satu masih lagi jauh. Kerana belum tiba masa dia. Dan untuk itu, perkara yang boleh menjadikan hati kita tenang. Sebab kita tak tahu apa takdir kita, kita tak tahu apa ketentuan kita. Perkara yang boleh menjadikan kita tenang, kata para ulama, adalah yakin kepada Allah, percaya kepada Allah. Kita buat apa yang kita boleh buat, yang kita tak boleh buat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Yusuf pada waktu itu ditinggalkan dalam perigi sendirian, sehinggalah adik-beradik Nabi Yusuf mereka jumpa dengan ayah mereka. Mereka jumpa dengan ayah mereka dalam keadaan menangis. Yabkun,
Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang dalam keadaan menangis. Sebab itu kata para ulama tafsir, jangan percaya kepada setiap titisan air mata. Tak semua titisan air mata adalah titisan air mata yang benar. Lalu mereka datang dalam keadaan menangis. Datang dalam keadaan baju Nabi Yusuf pada waktu itu berlumuran dengan darah. Mereka ambil darah binatang, mereka sapu pada baju dan mereka bawa jumpa dengan ayah Nabi Yusuf. Kata para ulama tafsir, tak semua titisan air mata kita perlu percaya. Tak semua bukti yang seolah-olah benar kita tak perlu selidik. Belajar daripada kisah bagaimana adik-beradik Nabi Yusuf, mereka tipu ayah mereka yang juga seorang Nabi, dengan mereka mengkhianati adik mereka sendiri yang juga seorang Nabi. Ia berkun, datang dalam keadaan menangis, datang dalam keadaan baju yang pada waktu itu berlumuran dengan darah. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Pada ayat yang ke-18, dengan air mata, dengan darah seolah-olah menjadi bukti. Tetapi Nabi Yaqub tak percaya. Nabi Yaqub berkata, fasabrun jamil. Yang mampu aku buat sekarang adalah sabar. Maka pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat, jangan percaya pada setiap titisan air mata. Jangan percaya pada setiap bukti yang sebenarnya dusta. Apapun dalam hidup, yang penting jangan terlalu cepat percaya. Jangan terlalu cepat percaya. Sebab itu Al-Quran sebut, in ja'akum fasiqun binaba. Bila datang sahaja sesuatu berita, fatabayyanu, ambil masa untuk selidik terlebih dahulu. Kerana apa? Kalaulah sekadar dengan bukti yang sebenarnya bukti palsu, sekadar dengan emosi yang cuba untuk disentuh melalui bukti tersebut, maka pada waktu itu fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, nescaya kamu akan menyesal apabila kamu tidak menyelidiki sesuatu bukti tersebut. Semua bukti, kalau kita belajar dalam kisah Nabi Yusuf, perkara pertama yang mereka buat adalah menyentuh emosi, menangis. Walaupun ada bukti baju dan pada waktu itu darah. Dan kalaulah kita nampak apa yang berlaku selepas daripada itu, semua propaganda, benda yang mereka akan buat adalah menyentuh emosi manusia. Tapi tak semuanya benar. Tak semua propaganda yang menyentuh emosi pada waktu itu adalah benar. Sebab itu Allah ingatkan, wala talbisul haqqa bil batil. Setiap berita yang palsu, dia takkan 100% dusta. Cara mereka untuk memanipulasi manusia adalah disertakan bohong tetapi dicampurkan dengan sedikit kebenaran, supaya kebenaran yang sedikit menjadikan manusia tak nampak pembohongan yang besar. Moga Allah pelihara dan jaga setiap daripada kita. Maka pada waktu itu mereka datang dalam keadaan menangis. Namun Nabi Yaqub tidak percaya dengan tangisan mereka. Nabi Yaqub tak percaya dengan bukti darah yang mereka bawa. Kembali kepada kisah Nabi Yusuf. Maka ketika mana Nabi Yusuf berada dalam perigi, maka datanglah sekumpulan kafilah ataupun sekumpulan manusia. Dan ketika mana mereka nak mengambil air, maka pada waktu itu mereka dapati ada seorang budak kecil yang berada dalam perigi. Ya busyra hadza gulam, ada budak dalam perigi. Wa asarruhu bida'ah, dan mereka bawa Nabi Yusuf menuju ke Mesir, sebab mereka dalam perjalanan menuju ke Mesir. Dan pada waktu ketika mana dah tiba di Mesir, maka mereka telah jual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah, kerana mereka tak kenal siapakah Yusuf. Mereka tak kenal. Lalu mereka jual dengan harga yang sangat murah. Di sini pengajaran yang kelima, manusia bila tak kenal sesuatu, maka pada waktu itu dia tak akan tahu nilai dia apa. Manusia bila tak kenal sesuatu, maka dia tak tahu nilai dia apa.
Solat 2 rakaat sebelum subuh, Nabi SAW sebut nilai dia lebih baik daripada dunia dan seisi dia. Solat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik, qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisi dia. Tapi bila kita tak tahu nilai dia, maka kita tak lakukan. Itu baru satu contoh amalan-amalan. Begitu juga banyak lagi amalan yang lain. Apabila manusia tak tahu nilai, maka manusia pada waktu itu takkan menghargai dia. Maka Nabi Yusuf pada waktu itu dijual dengan harga yang sangat murah. Wa syarawhu bi thamanin bakhs, harga yang sangat murah. Kenapa? Sebab mereka tak kenal ini adalah Nabi. Ini adalah orang yang sebenarnya sangat cerdik. Ini adalah orang yang sebenarnya rupanya kelak akan menjadi sangat rupawan, sehingga menjadi pada waktu itu kisah dan juga satu peristiwa yang besar kemudian. Sama juga kita. Sebab itu kata para ulama, setiap manusia sebenarnya dia ada kelebihan sendiri. Setiap manusia. Mustahil Allah jadikan setiap manusia tanpa ada kelebihan yang tersendiri. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "An-nasu ma'adin." Manusia ini umpama lombong. Lombong apa? Ma'adiniz zahabi wal fiddah. Umpama lombong emas dan perak. Setiap manusia. Sebenarnya kadang-kadang kita rasa diri kita tak ada apa-apa. Sebenarnya ada satu kelebihan dalam diri kita yang kita tak pernah yakin, yang kita tak pernah cari. Lombong kita tak terus nampak emas. Lombong kita tak terus nampak perak. Lombong kita tak terus nampak nilai dia. Kena gali, kena bersusah payah, kena spend masa, kena pada waktu itu yakin. Kadang-kadang dah gali lombong tak jumpa-jumpa. Maka apabila kita belajar daripada kisah Nabi Yusuf, bahawa mereka jual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah kerana mereka tak tahu nilai Nabi Yusuf yang sebenar. Maka kata para ulama, sebenarnya setiap manusia dia ada kelebihan dia, ada nilai dia, cuma kita sendiri tak tahu nilai kita apa. Saya ketika mana nak mencari nilai saya, yang mana sebenarnya saya boleh bercakap. Saya sebelum ni adalah seorang yang gagap, sangat gagap. Bahkan saya melalui pelbagai proses untuk sampai ke tahap boleh bercakap pada waktu itu tanpa perlu bawa kitab kecuali Al-Quran. Ada proses dia. Bermula dengan mengajar tahfiz, selama lebih kurang 9 tahun saya mengajar tahfiz. Tapi sebenarnya pada waktu tu saya rasa kemahiran saya bukan mengajar tahfiz. Pada prosesnya cari, tapi saya cari apakah kelebihan saya. Mustahil Allah jadikan setiap manusia tanpa kelebihan, pasti ada. Lalu pada waktu tu mengajar tahfiz, walaupun dah boleh khatamkan, saya sempat khatamkan 10 orang tahfiz, sempat syahadahkan 4 orang. Tapi hati saya bukan kat situ. Sebab kelebihan saya bukan duduk dekat mengajar tahfiz, walaupun satu benda yang bernilai. Saya pernah jadi mutawif untuk beberapa tahun, sebulan sampai 2 trip. Tapi pada waktu tu, itu bukan kelebihan saya. Pernah jadi imam untuk tempoh 4 tahun dekat Masjid Al-Ikhlas. Tapi sebenarnya itu bukan kelebihan saya. Suara saya tak sedap mana, bukan kelebihan saya. Cari muhasabah diri, apakah sebenarnya kelebihan aku. Sehinggalah tiba pada waktu itu ada peluang untuk beri kuliah dekat Kelang. Dan saya tak pernah beri kuliah. Tak pernah beri kuliah. Mungkin tuan-tuan tak percaya saya boleh bercakap dan tanpa perlu bawa kitab kecuali Al-Quran. Tapi ini berlaku pada tahun 2012, ketika mana kawan saya kata tak ada penceramah minggu depan ni, tolong bagi kuliah, tolong bagi kuliah. Lalu apa saya buat? Saya rasa mungkin ini adalah Allah nak tunjukkan. Maka saya hafal kuliah, hafal, tulis, hafal. Selama seminggu tu hafal. Tempoh kuliah tak lama, 40 minit, 20 minit dah habis dah hafalan. Dah diam. Lalu kita cakap dengan jemaah, kita jumpa nanti insya-Allah, modal dah habis sebab hafal. 40 minit tempoh, 20 minit dah habis. Tetapi sebenarnya itu kelebihan. Sebab walaupun 20 minit,
Tetapi pada waktu itu mereka kata, bagus, asah lagi, terus lagi. Lalu daripada situ sebenarnya kita nampak kelebihan kita apa? Kelebihan saya sebenarnya bukan nak mengajar tahfiz. Kelebihan saya bukan pada memimpin jemaah. Kelebihan saya bukan menjadi imam. Sebenarnya banyak lagi orang yang lebih layak. Sebenarnya kelebihan saya adalah berkongsi ilmu. Walaupun masih lagi belum sempurna, tapi sebenarnya itu adalah kelebihan. Sebab itu di sini para ulama tafsir menyebut, apabila kafilah tu dia tak nampak nilai Nabi Yusuf sebenarnya mahal, wa syarawhu bi thamanin bakhsin, mereka jual dengan harga yang sangat murah. Mereka tak nampak nilai Nabi Yusuf. Sama juga manusia bila dia tak tahu kelebihan dia apa. Padahal dalam hadis Nabi sebut manusia ni umpama lombong emas dan lombong perak. Setiap seorang ada kelebihan dia. Ada orang kelebihan dia dalam berfikir, ada orang kelebihan dia dalam mendengar, ada orang kelebihan dia dalam menulis, ada orang kelebihan dia dalam berbicara, ada orang kelebihan dia dalam bertukang, ada orang kelebihan dia dalam pelbagai perkara. Tapi sayang, kita pada waktu itu tak gunakan kelebihan yang Allah bagi. Maka hati kita tak tenang, hati kita tak selesa, sebab kita buat bukan pada perkara yang Allah beri kelebihan pada kita. Lagi teruk kadang-kala bila lidah kita kata, aku ni langsung tak ada apa-apa. Sebenarnya setiap manusia Allah berikan dengan kelebihan, cumanya kelebihan itu umpama lombong yang perlu dicari, dan pada waktu itu perlu untuk digali. Pasti kelebihan itu akan ada. Saya ada masa lagi 4 minit. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipendekkan cerita, Nabi Yusuf melalui pelbagai ujian ketika mana berada di Mesir. Nabi Yusuf menjadi hamba, padahal dia seorang yang merdeka. Nabi Yusuf menjadi hamba. Nabi Yusuf ketika mana dalam keadaan menjadi hamba, bila dah dewasa, bila rupanya pada waktu itu zahir kecantikan, kehansaman dia, maka dia telah digoda oleh tuan dia sendiri. Maka Nabi Yusuf telah digoda. Hamba, dahlah pada waktu tu hamba buat kerja percuma, kemudian dipaksa dan digoda. Bila dia tolak godaan daripada tuan dia telah difitnah pula, yang mana sebenarnya dia adalah orang yang nak menggoda tuan dia. Al-Quran ceritakan dengan detail dalam surah Yusuf. Namun ketika mana telah sabit bahawa yang bersalah adalah si isteri, dan pada waktu itu bukan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tetap dimasukkan dalam penjara walaupun dia seorang yang benar. Hamba kena goda, kemudian difitnah, kemudian walaupun dah sabit dia tak bersalah, kena masuk dalam penjara. Kena masuk dalam penjara. Dalam penjara pada waktu itu ada 2 orang yang bermimpi. Dia bantu 2 orang ini menyelesaikan masalah mimpi mereka, dan dia berkata kepada orang yang bakal mendapat jawatan dengan istana, dia kata, jangan lupa aku, nanti tolong sebut dengan raja yang aku kena zalimi. Kawan dia lupa, kawan dia khianati dia. Dalam tafsir pada waktu itu dia tambah hukuman dia lagi 7 tahun. Dikhianati oleh kawan sendiri. Kemudian selepas 7 tahun, kawan dia ada sesuatu pertolongan, datang jumpa balik Nabi Yusuf. Padahal dia abaikan Nabi Yusuf 7 tahun. Nabi Yusuf bantu dan tolong dia. Lalu apa yang kita belajar? Semua ini dipanggil proses kehidupan. Menjadi hamba, kena goda, kena fitnah, kena masuk dalam penjara. Pada waktu itu kawan dia khianati dia, tambah lagi masa dalam penjara beberapa tahun. Kawan dia dah dapat kedudukan, duduk dalam sel yang sama. Nabi Yusuf dah bantu, tetapi kawan dia lupakan dia. Lalu ini dipanggil proses kehidupan. Orang yang percaya kepada Allah bahawa semua ini adalah proses kehidupan, maka pada waktu itu hatinya akan kekal tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Lalu Nabi Yusuf ketika mana melalui proses, dan proses Nabi Yusuf lebih teruk daripada kita. Jadi hamba, masuk penjara, kena goda, kawan sendiri khianati. Tetapi pengajaran yang keenam yang kita boleh dapat adalah sebenarnya setiap individu, setiap manusia ada proses kehidupan dia, ada ujian dalam kehidupan. Cuma yang kita boleh belajar daripada para nabi, bahkan daripada baginda Nabi SAW, proses ini tidak mengganggu kepercayaan kita kepada Allah. Ini sekadar proses yang perlu dilalui untuk dapat sesuatu yang lebih baik. Inna ma'al usri yusra. Pada setiap kesukaran Allah janjikan kesenangan. Walaupun tak nampak di dunia, tetapi di akhirat adalah pasti. Sebab itu ketika mana Nabi Yusuf dah menjadi raja, dah menjadi menteri, dah berkuasa di Mesir, adik-beradik dia yang campak dalam perigi datang ke Mesir. Sebab pada waktu itu berlakunya kemarau, dan Nabi Yusuf berjaya pada waktu itu menyimpan bekalan makanan yang banyak di Mesir. Adik-beradik dia datang. Cuba kalau kita, orang yang pernah khianat kita, datang jumpa kita dalam keadaan kita dah berkuasa. Lagi-lagi orang itu adalah adik-beradik kita sendiri. Apa yang kita buat? Orang yang percaya semuanya berlaku dengan kehendak Allah, maka dia tidak menyimpan dendam dalam hati. Sebab apa yang berlaku Allah berkehendak. Walaupun sebagai manusia mungkin kecewa, mungkin marah, tetapi tidak sampai berdendam. Maka adik-beradik Nabi Yusuf datang. Mereka datang pada waktu itu ke Mesir. Datang kali pertama, Nabi Yusuf bantu. Datang kali kedua, Nabi Yusuf bantu. Nabi Yusuf kenal mereka, mereka tak kenal Nabi Yusuf. Sebab mana mungkin orang yang mereka campak dalam perigi sebenarnya menteri yang sedang mereka minta tolong dan menghadap. Sehinggalah ketika mana kali ketiga, maka Nabi Yusuf panggil mereka. Maka apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf bertanya kepada mereka soalan, yang mana Nabi Yusuf menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Yusuf berkata, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Nabi panggil abang-abang dia yang pernah campak di dalam perigi. Apa Nabi Yusuf kata? Adakah korang ingat apa yang korang pernah buat pada Yusuf? Itu je Nabi Yusuf cakap. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Adakah korang ingat apa yang korang pernah buat pada Yusuf? Wa akhi, dan adik kecilnya Bunyamin. Iz antum jahilun, tak ada masalah. Aku tahu waktu itu kamu buat kerana kejahilan kamu. Itu ungkapan Nabi Yusuf. Terkejut mereka. Sebab tak ada siapa yang tahu kisah Yusuf dicampak dalam perigi kecuali individu itu sendiri. Maka mereka pada waktu itu tergamam lalu berkata, "Ainnaka la anta Yusuf?" Adakah engkau memang benar-benar Yusuf? Lalu apa ungkapan Nabi Yusuf? Qala ana Yusuf. Aku adalah Yusuf. Wa hadha akhi, dan ini adalah adik-beradikku. Qad manallahu alaina. Aku bersyukur Allah beri nikmat kepadaku. Penjara Nabi Yusuf menyebut sebagai nikmat. Menjadi hamba Nabi Yusuf anggap sebagai nikmat. Kenapa? Sebab itu adalah proses untuk Nabi Yusuf dapat apa yang Nabi Yusuf ada. Itu adalah proses dia. Lalu sebab itu Nabi Yusuf menyebut qad manallahu alaina. Sebenarnya ini semua adalah nikmat. Berjauhan daripada bapa untuk tempoh puluhan tahun, nikmat. Dicampak dalam perigi, nikmat. Kena jadi hamba, nikmat. Masuk dalam penjara, nikmat. Kenapa nikmat? Sebab dengan berkat semua proses tadi, aku dapat apa yang aku dapat. Lalu apa yang kita belajar? Sebenarnya orang yang benar-benar percaya kepada Allah dan dia berterusan berdoa dan berserah selain daripada usaha, dia akan anggap proses ujian ini sebagai nikmat. Kenapa? Sebab dia tahu Allah akan bagi yang lebih baik bila tiba pada waktu dan masa dia. Lalu bagaimana untuk kita bersabar? Sebab itu Nabi Yusuf terangkan kepada kita dua sifat yang kita mesti ada. Lalu orang yang ada dua sifat ini,
Allah takkan sia-siakan susah payah kehidupan dia. Kata Nabi Yusuf beri nasihat kepada adik-beradik dia, innahu may yattaqi, orang yang sentiasa bertakwa, wa yasbir, dan orang yang sentiasa sabar. Takwa, sabar, takwa, sabar, takwa, sabar. Maka janji Allah pada penghujung ayat 90, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah mensia-siakan susah payah manusia yang ada sifat takwa dan ada sifat sabar. Mudah-mudahan Allah berikan kita pengajaran daripada kisah baginda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak pengajaran apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.